اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 48. Muka surat 48. Baris atas sekali. Surat 48, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 9 yang mustahil. Itu tajuk dia. 9 yang mustahil. Ialah 9 yang mustahil lawan 9 yang tersebut. Ialah 9 yang mustahil. 9 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan makna tidak tergambar pada akal, tidak terupa pada akal, tidak terima pada akal, ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mustahil pada akal. Jadi 9 yang mustahil ialah 9 yang mustahil pada akal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, lawan 9 yang tersebut. Mana 9 yang tersebut? 9 yang tersebut hak di muka surat sebelum itulah, hak muka surat 47. Mana 9 yang tersebut? 9 yang wajib. Itu tajuk sebelah tu kan. Jadi tajuk hak surat 48 ni 9 yang mustahil. Tajuk hak sebelum tu 9 yang wajib. Jadi lawan 9 yang tersebut. Mana 9 yang tersebut? Yakni 9 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayah, qudrah, iradah, ilmu, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, dan wahdaniyah. Itu 9 yang wajib. Jadi 9 yang mustahil ialah lawan 9 yang tersebut. 9 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu 9 yang mustahil ni. Pertama, mati, lawan kepada hayah. Kedua, lemah, lawan kepada kudrah. Ketiga, tidak berkehendak, lawan kepada iradah. Dia lawan iradah ni karahah. Itu lawan iradah karahah. Apa makna karahah? Adamu iradati, tidak berkehendak oleh Allah Subhanahu, tidak ada sifat iradah di zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia lawan kepada iradah karahah. Karahah ni ada makna yang dibenci. Hak karahah pada hukum syarak, perkara yang makruh itu dengan makna perkara yang dibenci pada syarak. Adapun karahah lawan kepada iradah dengan makna adamu iradati, ketiadaan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga tu dia pergi kepada tidak berkehendak. Jadi pelik sikit ada. Dia sifat sifat yang pertama daripada 9 sifat yang terdahulu hayah. Lawannya mati. Bukan lawannya tidak hidup. Tak? Kedua, lawan kepada kudrah, lemah. Bukan makna tidak kuasa. Yang ketiga lawan iradah ni, tidak berkehendak. Yang keempat lawan ilmu, jahil, tak kata tidak mengetahui. Dia masa bicara iradah terdahulu, hak mustahil lawan kepada iradah. Mana dahulu hak sifat yang ke-8 sifat iradah. Mana hak mustahil dia? Mana mustahil dia? Mustahil panjang dia mustahil ni. Mustahil di muka surat 22 tu. Mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah. Tak ada kehendak Allah. Jadi maknanya mustahil lawan kepada iradah adalah tidak berkehendak. Maknanya Allah tidak bersifat dengan sifat iradah. Jadi lain sikit tu tak? Kita kan hidup lawan mati, kuasa lawan lemah, mengetahui lawan jahil, mendengar lawan peka. Kemendengar lawan tidak mendengar, mendengar lawan peka. Melihat lawan dia tidak melihat, lawan dia buta. Kalam lawan dianya bisu. Kan gitu. Tiba-tiba iradah lawannya tidak bersifat dengan iradah, tidak berkehendak. Itu lawan dia. Dia iradah lawan dia karahah. Karahah ni ada makna benci. Di sini karahah dengan makna adamu iradati, tidak bersifat dengan sifat iradah, tidak bersifat dengan sifat kehendak. Jadi letak situ. Igi kepada makna kepada lawan iradah karahah tu. Macam bicara sifat Rasul lah. Sidik lawan kazib. Bukan sidik lawan tidak sidik. Amanah lawan khianah. Bukan amanah lawannya tidak amanah. Bukan. Ke mana? Jadi iradah ni lain sikit lah. Dia iradah lawan dia karahah. Karahah tu dengan makna adamu iradati, ketiadaan sifat iradah di zat Allah Subhanahu wa taala. Itu lawan kepada iradah. Dengan makna karahah tu sebenarnya tidak kehendak ni, ini makna kepada karahah. Jadi ketiga, tidak berkehendak, tidak bersifat dengan sifat iradah. Lawan kepada sifat wajib adalah iradah. Kita biasa ngaji mana? Ada lawang, ada. Sedia lawang baru. Kekal lawang binasa. Gitu dah. Mukhalafah lawang dia serupa. Qiyamu binafsi lawangnya berkendak kepada zat dan tempat. Wahdaniyah lawangnya berbilang. Kudrah lawangnya lemah. Iradah lawangnya
Ilmu lawannya jahil. Hidup lawannya mati. Iradah lawannya apa? Nak tahu ni. Iradah lawannya apa? Tak perasan tau. Perasan tak? Iradah lawannya apa? Iradah lawannya tidak iradah. Oh, itu ke lawan dia? Macam sinilah. Tidak berkehendak, gitu. Kudrah lawannya kuasa, lawannya lemah. Itu jelas. Ilmu lawannya jahil. Itu jelas. Hidup lawannya mati. Itu jelas. Iradah lawannya tidak iradah. Apa ni? Tak jawab tau. Tak perasan kita tu. Situ lawan dia tu. Hak lawan tu sifat mustahil, lawan iradah. Kita pegang dari akidah. Hak mustahil lawan iradah tu dok sama sekali di Tuhan. Tapi apa dia lawan iradah? Dia bahasa Arab karahah lah. Dengan makna adamu iradati, tidak berkehendak. Di sini letak pada makna kepada lawan iradah yang sebenar. Lawan iradah yang sebenar karahah. Makna karahah itu barulah adamu iradati, tidak berkehendak. Jadi lawan iradah ni pergi pada makna kepada lawan. Lawan sebenar karahah. Kudrah lawannya ajzun. Ilmu lawannya jahlun. Hayah lawannya mautun. Gitu. Pada ni. Iradah lawannya karahatun. Kalau ikut bahasa Arab. Wujud lawannya adam. Kidam lawannya hudus. Baqa lawannya fana. Mukhalafah lawannya mumasalah. Jadi iradah lawannya karahatun. Itu makna asal. Iradah lawannya karahah. Apa makna karahah? Kalau karahah dalam hukum syarak tu yang dibenci. Makruhun perkara yang dibenci pada syarak. Itu hukum 5. Hukum 5 lah, wajib, sunat, haru, haram, makruh. Itulah hukum 5. Hukum taklifiyah yang 5. Tapi karahah lawan iradah mana? Tidak berkehendak. Okeylah sini ni. Tapi makna di sini hak yang ketiga, lawan pada iradah ni didatangkan makna bagi lawan hak asal. Lawan hak asal iradah lawan karahah. Kaf ra alif he ta marbutah. Tu hak asal. Karahah tu asal. Apa makna karahah? Barulah pergi pada adamu iradati, tidak berkehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kepada karahah. Jadi di sini yang ketiga ni lawan bagi iradah, didatangkan makna bagi lawan iradah. Iradah lawannya karahatun. Itu lawan iradah yang sebenar. Apa makna karahatun? Adamu iradati, tidak berkehendak. Ni tidak berkehendak ni makna kepada lawan iradah. Jadi kalau kita itu jadi macam pelik lah. Iradah lawan tidak iradah. Kalau kita tengok kudrah lawan tidak kudrah. Ilmu lawan tidak ilmu. Hayah lawan tidak hayah. Gitu. Iradah lawan tidak iradah. Tidak berkehendak ni makna kepada karahah yang ianya lawan pada iradah. Karahatun itu lawan kepada iradah. Kudrah lawannya ajzun. Telah ada kudrah ajzun. Ilmu jahlun. Hayah mautun. Jadi hak yang ketiga daripada 9 lawan 9 yang mustahil
yang ialah lawan pada 9 yang wajib terdahulu yang tiganya tidak berkehendak. Yang keempat jahil, jahlun, lawan kepada ilmu. Yang kelima keadaannya Allah yang mati, itu lawan kepada kaunuhu hayyan, iaitu kaunuhu mayyitan. Itu bahasa Arab. Jadi hak Arabnya kaunuhu hayyan, hak lawangnya keadaannya yang mati. Jadi hak wajib Arab, hak mustahil Melayu. Ke mana? Oh gitu belaka dah. Hayah lawan mati, qudrah lawan lemah, ilmu lawan jahil, kaunuhu hayyan lawannya keadaannya Allah yang mati. Jadi hak wajib Arab, hak mustahil Melayu. Samalah wujud lawannya tiada, wujud lawannya Adam, Ain dal mim, itu lawan pada wujud. Wujud bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Kidam lawannya baharu, kidam lawannya hudus, bukan lawannya baharu. Kalau bahasa Arab sama bahasa Arab lah. Baqa lawannya binasa, baqa lawannya fana. Fana tu binasa. Sama macam sifat Rasul lah. Sidik lawan dusta, sidik lawan kazib. Sidik lawan kazib. Hak lawan dusta bukan sidik, benar baru lawan dusta. Benar lawan dusta, sidik lawan dusta, sidik lawan kazib. Amanah, tu betul lah, lawannya khianah. Tabligh lawannya kitman. Fatanah lawannya baladah. Itu lawan pada fatanah. Jadi kita ni Melayu separuh, ni Arab separuh sifat wajib. Hak mustahil jadi kod Melayu. Dak kita hak Arab tu Melayu dah tu. Wujud kidam bakak tu Melayu dah. Qudrah iradah ilmu tu Melayu dah. Sidik amanah tabligh fatanah tu jadi Melayu dah. Gitu dah. Tu ditajuk hak lawan dia jadi Melayu tu sebab hak sifat wajib tu Melayu juga, bukan Arab, jadi Melayu. Jadi yang kelima ni lawan kepada kaunuhu hayyan, ni kaunuhu mayyitan. Keadaannya keadaan Allah yang mati. Yang keenam lawan kepada kaunuhu qadiran, keadaannya yang lemah, kaunuhu ajizan. Itu kalau kira Arab. Yang ketujuh lawan kepada kaunuhu muridan, lawan dia keadaannya keadaan Allah yang tidak berkehendak. Hak Arab dia kaunuhu karihan. Gitu. Panjang karihan. Tak apalah kita buat panjang je tu. Jangan tak tanya pula apa karihan panjang gitu. Adaknya saja je. Jadi kaunuhu muridan, lawan dia kaunuhu karihan. Iradah lawan karahah. Kaunuhu muridan lawan kaunuhu karihan. Sini ni keadaannya yang tidak kehendak. Jadi gitu. Dia kaunuhu karihan. Yang ke-8 lawan kepada kaunuhu aliman, keadaannya keadaan Allah yang jahil. Mana kaunuhu jahilan. Yang ke-9 keadaannya berbilang. Keadaannya tu tak ada tu. Ada tak dahulu di musak depan dibaiki di situ? Saya tak ada di musak depan. Ada tak? Dulu kita ada di musak depan tu ada baiki, ada baiki. Pembetulan ada di awal kitab tu. Ada tak pembetulan hak musak 48? Ada tak? Tak ada. Sini ni yang ke-9 bukan keadaannya berbilang, keadaannya tu kaunuhu, tu makna lawan dari sifat maknawiyah. Jadi sekarang ni berbilang lawan kepada wahdaniyah.
Wahdaniyah mana ada dia punya maknawiyah dianya, tak ada. Jadi keadaannya berbilang, tu tak ada tu keadaannya tu. Jadi keadaannya yang mati lawan keadaan Allah yang hidup. Keadaan yang lemah lawan keadaan Allah yang kuasa. Keadaan yang tidak berkehendak lawan keadaan Allah yang berkehendak. Keadaan yang jahil itu lawan keadaan Allah yang mengetahui. Jadi 9 tu keadaan berbilang tak? Berbilang. Berbilang lawan kepada wahdaniyah. Keadaan tu tak ada. Tak ada di awal tu ni. Jadi 9 yang mustahil, yang ialah lawan pada 9 yang wajib terdahulu ni pun masuk di bawah iftikar. Kita bicara makna yang kedua bagi ilahun. Syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ilah ni makna kepada ilah adalah istighna dan iftikar. Makna kepada ilah. Jadi sekarang ni pergi kepada makna yang kedua bagi ilah adalah iftikar. Jadi yang masuk di bawah iftikar adalah terdahulu 9 sifat yang wajib. Masuk di bawah istighna 11 sifat yang wajib. Kita sudah bicara terdahulu. Jadi sekarang ni bicara makna ni sifat yang kedua daripada makna la ilaha illallah. Hak masuk di bawah sifat yang kedua daripada makna la ilaha illallah iftikar ini 9 sifat yang wajib. Kemudian masuk pula di bawah iftikar 9 sifat yang mustahil. Macam mana 9 sifat yang mustahil masuk dalam iftikar? Bukan 9 sifat ni. 9 sifat ni mustahil, tak ada di zat Allah Ta'ala. Takkanlah sifat mustahil masuk dalam iftikar. Hukum kepada sifat mustahil ni, iaitu istihalatul mustahil, yang masuk di bawah iftikar. Hukum ni lah yang masuk di bawah aqaidul iman yang 50. Ni dia ulang sok mudah ni. Jadi aqaidul iman yang 50, di dalam tu 20 sifat yang mustahil bagi Allah dan juga 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Jadi macam mana hak mustahil ni masuk dalam aqaidul iman juga? Simpulan iman, pegangan kita. Sebab sifat mustahil di Allah di Rasul ni tak ada. Pegangannya macam mana? Pegangannya hukum kepada sifat tu. Apabila sifat mustahil ni akal tak terima nak kata ada dan sungguh di zat Allah dan Rasul, kita pun berpegang di akidah sifat mustahil ni dok sama sekali di Allah dan di Rasul. Hak dok itulah hak pegangan kita. Atau pegangan kita. Jadi kalau kata mati itu sifat mustahil, akal tak terima Allah Ta'ala mati, yang kita pegangnya Allah tidak mati. Tidak mati tu hak pegangan kita, hak tu masuk di bawah iftikar. Hak tu hak masuk di bawah aqaidul iman yang 50. Hukum kepada sifat mustahil. Sebagaimana sifat wajib pun sama. Hukum kepada sifat yang wajib. Ini hayah, sifat yang wajib bagi Allah. Hukumnya apa? Ini hukumnya wujubul wajib. Mana apa? Mesti hayah ada di zat Allah Ta'ala. Itu yang kita duk pegang. Sifat hayah hanya wajib pada akal, bukan pegangan. Sifat hayah wajib pada akal, tentu ada di zat Allah. Pegangan kita tu syarak. Mana syarak? Kita berpegang di akidah kita bahawa sifat hayah sungguh ada di zat Allah Ta'ala. Itu yang tu pegang. Sifat hayah tu sifat yang wajib pada akal. Sifat hayah sifat yang wajib pada akal.
Sifat mati, sifat yang mustahil pada akal. Itu hukum akal. Adapun hak kita bicara sekarang ni aqaidul iman yang 50 bukan hukum akal, atau akidah hukum syarak. Jadi akidah hukum syaraknya kok mana? Akidah hukum syaraknya kita berpegang sifat hayah ada di zat Allah Subhanahu wa taala, sifat mati tak ada di zat Allah taala. Hatu hak kita dok pegang. Hak tu keluar aqaidul iman yang 50. Hak tu masuk di bawah istighna dan iftikar. Macam dahulu bicara wujud kidam baqa, masuk bawah istighna. Lawang dia masuk di bawah istighna juga. Lawang dia adam, tak ada. Hudus baharu, fana binasa tu lawang dia. Jadi hak kita masuk bawah istighna, hukum dia tu. Allah yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain, pastilah tak ada Allah dak sama sekali. Allah yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain, pastilah baharu Allah dak sama sekali, binasa Allah dak sama sekali. Itu hukum dia. Itu dipanggil istihalatul mustahil. Hak kita duk pegangnya, hak masuk bawah istighna, Allah tentu sungguh ada, Allah tentu sungguh sedia, Allah tentu sungguh kekal. Itu dipanggil wujubul wajib. Hukum kepada sifat yang wajib pada akal. Istihalatul mustahil, hukum kepada sifat mustahil pada akal. Istihalah tu dok lah. Hak tu hak kita duk pegang. Hak tu duk masuk di bawah istighna iftikar. Hak tu hak masuk di bawah aqaidul iman yang 50. Hukum dia. Sebab tu kita permulaan kitab dahulu, hak di muka surat 6 dahulu, di muka surat 6, baru yang ke-6 daripada bawah tajuk dia permulaan yang wajib. Tajuk dia tu permulaan yang wajib pada syarak. Ni wajib pada syarak. Hak tu akidahnya, hak pegangan tu wajib pada syarak. Hukum akal tu wasilah dipanggil. Tangga jalan kepada hak wajib pada syarak. Mana? Mengenal akal Allah tu wajib pada syarak. Mengenal akal Allah tu wajib pada syarak. Hak hukum akal wajib pada akal, mustahil pada akal tu wasilah, itu tangga jalan. Matlamat kita ni mengenal Allah ni, hak wajib pada syarak permulaan ni, wajib pada syarak pegangan ni. Permulaan yang wajib pada syarak, bukan wajib akal, atas orang mukallaf sama ada laki-laki dan perempuan, bahawa mengenal Allah itu permulaan agama yang wajib pada syarak. Erti mengenal Allah, mengetahui akan segala hukum sifatnya. Tu mengetahui akan segala hukum sifatnya dan segala hukum ketuhanannya. Hukum ketuhanan, sifat ketuhanan inilah istighna dan iftikar. Mengetahui dengan makna berpegang. Dia dalam kitab tauhid sebut kata mengenal makrifah, sebut kata mengetahui ilmu adalah jazam di hati sebenar berdalil. Itu makna makrifah. Makna makrifah di musurat 7 tu makna makrifah. Musurat 7 atas sekali, maksud daripada mengenal itu makrifah bahasa Arab, dan mengetahui itu ilmu bahasa Arab. Dia sama makna je. Dia panggil lapah muradif, lapah yang berlainan. Makrifah lapah lain, ilmu lapah lain, tapi muradif dengan makna satu makna, walaupun dua lapah yang berbeza. Hak biasa saya contoh kalau bahasa Melayu kita gak, buahnya buah kelapa. Buahnya lain sebutan ejaan, buah kelapa lain sebutan dan ejaan, tapi sama je.
Lain sebutan ejaan je, tapi sama. Kita panggil muradif, dia panggil. Satu lagi dia panggil lafaz mushtarak. Lafaz mushtarak ni satu perkataan dia banyak makna. Itu lafaz mushtarak. Kalau Melayu ke apa? Satu lafaz tapi banyak makna. Apa dia Melayu? Perkataan Melayu. Perkataan Melayu satu perkataan tapi keluar banyak makna. Tak ada. Lafaz mushtarak bahasa Arab contohnya istiwa. Istiwa bahasa Arab dia ada makna belah-belah makna. Tu lafaz yang mushtarak. Pada ni. Satu lafaz tapi banyak makna. Lafaz muradif ni dua lafaz yang lain-lain tapi satu makna. Jadi mengenal dan mengetahui ni dua lafaz, dua perkataan yang lain tapi satu makna. Apa makna mengenal dan mengetahui? Ialah i'tiqad yang kukuh. Ni pegangan. Ni. Itu makna mengenal akan Allah, mengetahui akan Allah. Apa makna mengenal? Apa makna mengetahui? Maknanya i'tiqad yang kukuh, i'tiqad yang jazam, i'tiqad yang putuh. Dia i'tiqad yang kukuh, i'tiqad yang jazam ni itu dia panggil sifatun kasyifah je. Sebab sebut kata i'tiqad, hak jazam, hak putuh tu lah. Kalau tak jazam, tak putuh, baru 90%, 90% tak panggil i'tiqad. Ada ni, tak panggil i'tiqad. I'tiqad ni hak jazam baru panggil i'tiqad. Itu dia makna mengenal dan makrifah. Mengenal dan mengetahui. Mengenal arahnya makrifah. Apa makrifah? I'tiqad yang kukuh. Ni faham molek lah ni. Bukan makrifah tu dengan makna syuhud di hati. Ni kalau makrifah dengan makna syuhud di hati, pergi kepada pembicaraan permulaan agama sifat 20, tu punuh hawa-hawa lagi dah. Makrifah dengan makna syuhud di hati tu makrifah aulia. Kita bicara sekarang makrifah permulaan agama untuk sah iman. Adapun satu lagi dia panggil makrifah khasah. Itu makrifah dengan zauq. Makrifah dengan syuhud. Syuhud di hati itu aulia. Itu maqam fana tu cerita bab kurniaan Allah Ta'ala. Permulaan agama mengenal Allah dengan bau syuhud di hati. Buang. Bukan. Ni tengok sini ni. Dalam kitab kita apa? Makrifat ialah i'tiqad yang kukuh. Itu makrifat permulaan agama. Tapi puak salah ni, kalau i'tiqad yang kukuh, ingatlah di hati. Kalau tak ingat, tak i'tiqad yang kukuh lah tu. Tu satu hal pula diputar panggil. Punah ganah lah. Dahlah, kalau i'tiqad yang kukuh, mesti ingat. Tak ingat, tak syuhud di hati, tak rasa di hati, tak hadir di hati akan kekuasaan Allah. Dak i'tiqad yang kukuh. Salah sangat-sangat. Ni salah besar ni dalam pengajian ilmu tauhid. Jenayah besar lah kita kata dalam pengajian ilmu tauhid. Dia buat punah daripada awal lagi. Dan nak beza antara makrifah permulaan agama dengan makrifah dalam kitab haqiqah. Dan kitab hikam, dan kitab adun nabi, itu makrifah aulia. Itu makrifah para sahabat radhiyallahu anhum. Duduk makam fana, duduk makam baqa, itu bicara lain. Kita bicara ni hukum syarak, hak permulaan agama, hak menjadi kewajipan atas kita. Hak makrifah tu Tuhan yang kurnia, bukan menjadi kewajipan. Ni hak bau punah-punah ni. Jadi panjang pula kita, tinggal hak muka surat 48 gitu tu. Saya dengar 2 kali, 2 penceramah yang berbeza tapi saluran yang sama. Guru dia ambil 2 guru yang sama. Sama-sama guru yang salah. Dia buat contoh gini, kita pergi Kuala Lumpur, lagi mahal lah, tapi kita nak apa? Suspend.
Suspend tau. Suspend ni nak mengejut. Maknanya pergi tak beritahu, turun bah, ambil teksi sampai depan rumah. Gitu je lah. Mana panggil apa ni? Suspend lah, mengejut. Tiba-tiba dalam bah tu hilang segala-gala. Hilang segala-gala. Habis. Tertinggal ke, orang ambil ke, hilang. Telefon tak ada, bil duit tak ada. Jadi nombor telefon anak dah ingat, dia tahu, dia tak ingat. Ingat nombor telefon. Nombor telefon sendiri pun dah ingat. Orang tanya nombor telefon, hati-hati. Nombor telefon dia, nombor telefon sendiri pun dah ingat. Maknanya nombor telefon anak lagi dah ingat. Nombor telefon anak ada dalam tu lah. Ada nombor telefon, dah telefon hilang. Lepas tu? Bil duit hilang. Macam mana duduk dalam bah? Macam mana? Macam mana kalau diuji seumpama tu, macam mana duduk dalam bah? Hilang segala-gala. Telefon hilang, duit hilang, bil hilang, ada. Tinggal selas pinggang. Macam mana? Macam dalam hati? Pusing tak? Bukan pusing dah. Kita kata ni jerit lana. Jerit lana apa kata? Bukan orang sebut jerit lana. Ke sebut mana? Jerit sungguh tu lah apa kata? Bukan jerit lana. Ke tak ada sebut gitu? Jerit lana lah. Dah. Kalau kata duit tak ada, boleh minta duit dengan orang. Boleh minta duit untuk balik semula dah. Untuk duit balik semula bagaimana tak boleh dah lah. Sebab tak tahu nak tuju ke mana. Nombor telefon tak ingat. Alamat rumah ada dalam bil duit belaka. Tak ada. Maknanya minta duit balik semula lah, tergantung gitu boleh dah. Bila minta duit dengan orang berkata kena, kemarin muka-mu juga minta. Dia kata kita nipu dah lah. Dia kata ni minta duit awak, mokcik hilang duit asabah. Alah mokcik, kemarin mokcik juga minta duit dia kata. Pada dok pun. Payah nak percaya dah lah. Dah sebab ada penipu sungguh. Ada penipu, jadi kalau sebenar payah orang nak percaya. Sebab apa? Sebab ramai penipu. Tapi bukan penipu belaka, tapi ramai penipu ni payah nak percaya lah. Ni. Jadi atas bah tu macam mana? Allah rusing, takut, bimbang. Tak ada makrifah. Semaya puasa tidak sah. Dia ceramah itu. Tak ada makrifah. Sebab apa? Sebab tidak berpegang di akidah. Allah yang mengatur segala-gala. Takut apa lagi? Sampai dia lupa jadi macam mana? Qada qada siap dah kan? Kalau berpegang, hati tenang lah. Hati takut, bimbang, serabut. Tak berpegang. Tak ada makrifah. Semaya puasa tidak sah. Allah. Ni pun orang nak lah. Memanglah kalau tak ada makrifah permulaan agama, memanglah semaya puasa tidak sah. Bukan setakat tidak diterima oleh Allah, tidak sah, betul lah. Tapi hak hati rusing bimbang tu digeletak, tak ada ni, tak ada i'tikad. Kalau ada i'tikad pasti hati tenang. Sebab itulah orang mengeluh, orang tak ada makrifah. Mengeluh masalah, mengeluh, tak ada makrifah. Sebab apa? Sebab tidak berpegang di akidah. Apa yang berlaku tu qada-qada. Yang nak ngeluh apa kerja Tuhan dah kedah. Di situ. Jangan ni. Ini masjid besar-besar ni. Penceramah ni, nama yang dikenali, sebut nama bulat matalah dema kenal belaka Digi hura i'tikad yang kukuh ni kena syuhud, kena hadir, kena dah itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Biar beza, ini makrifah permulaan agama. Dan kitab hikam, kitab Durun Nafi, makrifah juga, makrifah khasah, makrifah aulia. Itu bicara kurniaan Allah Taala. Jadi mengetahui ni i'tikad yang kukuh, yang mengenai akan sebenar, bertepatan dengan akidah yang sebenar, yang dapat i'tikad tu daripada dalil. Makna mengetahui ni i'tikad yang kukuh. Jadi di sini mengetahui akan segala hukum sifat. Apa makna mengetahui? I'tikad yang kukuh akan segala hukum sifat. Hukum sifat, sifat ni ada sifat wajib, kudrah, iradah. Ada sifat mustahil.
Dan ni, lemah tidak kehendak. Mengetahui ni makna i'tiqad yang kukuh akan hukum sifat. Mana hukum sifat? Sifat kudrah tentu sungguh di zat Allah Ta'ala. Sifat lemah tentu dak di zat Allah Ta'ala. Hanya kita dah pegang. Hukum sifat yang kita pegang. Hukum dia. Dan segala hukum ketuhanan, hukum kepada sifat istighnaq dan iftikar. Jadi sifat istighnaq iftikar, hak istighnaq sebelah sifat yang wajib, sebelah sifat yang mustahil. Hak iftikar 9 sifat yang wajib, 9 sifat yang mustahil. Mana kita mengetahui akan hukum dia. Maknanya kita mengetahui dengan makna i'tiqad yang kukuh akan hukum. Sifat yang wajib tentu sungguh di Allah, sifat mustahil tentu dak di Allah. Ni yang kita dah bicara, hukum dia. Mengetahui dengan makna i'tiqad kukuh akan hukum sifat. Sifat yang wajib tentu sungguh di zat Allah Ta'ala, sifat yang mustahil tentu dak di zat Allah Ta'ala. Jadi hak sifat mustahil hak sebelah, hak masuk dak istighnaq, sifat mustahil hak 9, hak masuk dak iftikar. Kita berpegang di akidah akan hukum dia. Tentu dak sama sekali 20 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hak sifat mustahil, hak lawan kepada sifat yang wajib. Sifat yang wajib berpegang akan hukum dia, tentu sungguh di zat Allah. Mustahil berpegang akan hukum dia, tentu dak sama sekali. Istihalatul mustahil. Mana istihalatul mustahil? Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Hati istihalatul mustahil. Maha suci itulah hukum dia. Kan? Di awal kitab Pati Paridah ni kan, kita mengetahui dan berpegang secara ijmal Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kita kemudian maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Maha suci itulah dipanggil hukum kepada sifat yang mustahil, iaitu sifat kekurangan. Sifat kekurangan mustahil pada akal kita bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita berpegangnya maha suci, itulah hukum dia. Jadi kalau kita nak perici, maha suci Allah daripada mati, maha suci Allah daripada lemah. Sebab ini semua kekurangan belaka. Maha suci Allah daripada jahil. Jadi maha suci itulah hukum kepada sifat mustahil yang dipanggil istihalatul mustahil. Maha suci Allah daripada sifat, daripada baharu. Maha suci Allah daripada binasa. Maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Itu dia hukum kepada sifat yang mustahil. Maha suci itu. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Itu hukum kepada sifat mustahil. Tapi kita cakap kasar kok. Pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil. Tu cakap kasar. Tak salah pun. Pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil. Pegang sifat mustahil. Sifat mustahil kan tak ada di zat Allah Ta'ala kan. Pegang kok tak ada lah. Pegang kok maha suci lah. Tapi kita tak cakap gitu. Kita cakap pegang sifat mustahil. Orang pun tekan kita. Awak pegang sifat mustahil. Contoh sifat mati ni lah. Sifat mati awak pegang. Jadi awak pegang Allah mati lah. Pegang Allah mati kafir lah. Dah kamu pegang sifat mustahil? Tak jawab tau. Tak jawab. Dah sifat wajib pegang, sifat mustahil pegang. Barulah cukup pegang 50 aqaidul iman. Barulah cukup kita pegang aqaidul iman yang 50, termasuk pegang mustahil. Bukan pegang sifat mustahil itu, pegang hukum dia. Sifat mati akan tak terima. Kita pun berpegang Allah tidak mati. Maha suci Allah daripada sifat mati. Itu kita pegang. Hukum kepada sifat ketuhanan. Ini di awal kitab Pati Paridah. Mengenal Allah dengan mengetahui akan segala hukum sifatnya
Dan segala hukum ketuhanan, hukum tu yang kita mengetahui, itu yang kita i'tiqad yang kukuh. Kan mengenal, mengetahui dengan mana i'tiqad yang kukuh. I'tiqad yang kukuh ni, berpegang ni akan hukum bagi sifat Allah. Sifat Allah sifat yang wajib, tentu sungguh di zat Allah. Sifat Allah sifat mustahil, tentu dak di zat Allah Ta'ala. Itulah hak hukum bagi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegangan tak ada benda dah, kita tak pandai jawab pun. Tapi maknanya kalau orang uji kita ke, hengangalah. Pegang sifat mustahil. Ni. Hak 9 sifat mustahil ni masuk dalam iftikar. Maksud iftikar macam mana? Kalau Allah Ta'ala mati, nak iftikar kepada Allah Ta'ala mana kalau Allah Ta'ala mati? Allah Ta'ala lemah, nak iftikar kepada Allah Ta'ala macam mana Allah Ta'ala lemah? Nak iftikar macam mana? Kita iftikar apabila Allah tidak mati. Bila Allah tidak lemah, baru kita iftikar. Lepas tu hak tidak berkehendak macam mana pula? Kalau mati, kita pegang hukum dia tidak mati. Kalau lemah, kita pegang hukum dia tidak lemah. Tidak berkehendak, nak pegang macam mana? Tidak berkehendak. Faham? Kepening pula. Tidak berkehendak. Dia panggil apa? Nafyun nafyi isbatun. Dua kali tidak tu. Dua kali tidak tu. Dok mari. Mana apa? Dok mari. Kita nak cakap gitu. Cakap kapung lah ni, bukan cakap buku. Tak cakap gitu. Orang kata dia dok mari. Dok. Kawan tu dok mari, dok mari. Pening kita dok mari. Mana apa? Mana marilah. Tidak berkehendak. Dengan mana Allah berkehendak. Gitu. Itu hukum dia. Hukum kepada sifat mustahil. Hak ni lah hak masuk sifat mustahil hak 9 ni, lawan pada sifat wajib 9. Hak masuk dalam iftikar, ini hukum dia. Hukum bagi sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dahulunya hak agak penekanan ni adalah masuk dalam iftikar sifat wahdaniyah tu. Wahdaniyah esa dengan makna tidak berbilang tu. Kalau berbilang itu mustahil. Berbilang pada zat ada dua. Mana berbilang pada zat? Kam muttasi pada zat berbilang, kam munfasi pada zat berbilang. Berbilang pada sifat, kam muttasi munfasi pada sifat dipanggil berbilang. Kam al-kammu al-adadu makna dia. Mana apa? Berbilang. Jadi lawan kepada wahdaniyah keluar kam muttasi munfasil. Wahdaniyah pada perbuatan keluar dua makna. Hak mustahilnya dua berbilang. Mana kam muttasil, kam munfasil pada perbuatan. Hak kita dahulu bicara hak wahdaniyah dahulu. Kena ingatlah waktunya. Kam muttasil, kam munfasil kena ingat juga. Jangan duk ingat mak wajib muttasil, mak jaih munfasil saja. Mak wajib muttasil, mak jaih munfasil. Hak mustahil kam muttasi kam munfasi pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Hak berbilang itulah. Berbilang tu mustahil. Ada secara ittisal, ada secara infisal. Ittisal ni berhubung, infisal ni berasing-asing. Ada ni kena tahu jugalah ya. Hak mak wajib mutasi tu waktu tak ada waktunya. Hak mak jaih mufasi tu. Ni hak kam-kam, hak berbilang ni. Kam mutasi, hak berbilang tu hak mana, hak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sekali hak
kam muttasil munfasil pada perbuatan. Itu terutama sekali lah. Kam muttasil pada perbuatan itu akidah yang khilaf pada kafir. Kam munfasil pada perbuatan kafir ijma' ulama. Kekal neraka selama-lamanya. Puasa ke semayang, haji, zakat ke tidak sah. Menyedari kemudian wajib bertaubah, kena qada balik puasa semayang tu. Zakat haji tu kena buat semula. Ni berat belaka ni. Inilah permulaan agama. Mengenal Allah yang bersifat dengan keesaan. Mengenal Allah yang tidak berbilang pada zat, sifat dan tidak berbilang pada perbuatan. Inilah permulaan agama. Tak ada hak ni, tak ada puasa, tak ada semayang. Puasa rajin sangat, semayang rajin sangat. Hak permulaan ni. Tak titik berat kan? Ni pun orang noh lah. Wahdaniyah pada perbuatan dua makna tu biar letak molek. Dalam kitab kita ni muka surat 17 tu. Tunggal pada perbuatan dua bahagi pula. Ada dua makna. Tunggal pada perbuatan. Tunggal ni keesaan lah. Esa. Kita tunggal-tunggal ni tak berapa nak palut molek dah. Tunggal-tunggal ni. Jadi ibu tunggal gitu je kita ni dah. Bapak tunggal, tak ada bapak tunggal. Ada ibu tunggal je dah. Tunggal-tunggal ni dah sedap. Sebab dalam hutang ada kot tunggal tu. Bukan tunggal tu, babi tunggal. Kau panggil apa tu? Dalam hutang tu. Tapi sini letak mana tunggal. Tunggal tu satulah. Kalau kita got paluk serasi dengan esa. Jadi keesaan pada perbuatan dua makna. Lawan kepada keesaan berbilang pada perbuatan dua makna. Hak berbilang pada perbuatan ni kena kenal molek ni. Berbilang pada perbuatan kam muttasil macam mana pegangan? Kam muttasil macam Mu'tazilah Qadariyah lah. Atau kam muttasil. Ni kena tahulah kam muttasil Mu'tazilah Qadariyah ni macam mana. Kam munfasil, tu kafir ijma' ulama tu. Macam mana? Tu gok memang kena ni. Kena biar tahqiq molek lah. Sebab hak permulaan agama ni atas kita. Orang mukallaf dibicara dahulunya. Permulaan yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Kemudian yang belum mukallaf, yang belum balik anak-anak, dia memang tak ada hukum. Tetapi ilmu yang pertama-tama yang wajib kita ajar pada anak yang belum balik adalah ilmu nilah juga. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ilmu semayang. Bukan ilmu hukum hakam puasa. Bukan ilmu membaca Al-Quran. Bukan ilmu membaca Al-Quran. Ilmu mengenal Allah dengan akidah yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau kata ilmu bab semayang puasa umur 7 tahun, kita mula ajar. Ilmu mengenal Allah dia tidak letak di 7 tahun. Bila anak boleh memahami apa yang dibicarakan, kita sudah memulai. Kita cari rekah kepada anak kita hak ilmu yang pertama mengenal Allah dan mengenal Rasul. Anak mula-mula sekali. Kalau dok ni balik anak-anak kita tanpa mengenal Allah, maknanya Islam pada zahir, kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam pada zahir, semai puasa dok tinggal, tetapi kafir di sisi Allah, tidak beriman. Dalam Fatihah comel dah kan, Islam, iman, ihsan. Ni kena letak molek ni. Islam dengan iman dia tidak berlaziman. Ni sebut sama ni. Mana memanglah anak kita tu Islam. Dalam perut mak tu anak tu Islam dah. Sebab dia warisi daripada ibu bapa. Iman. Yang pertama-tama mengenal Allah dan Rasul. Barulah pergi kepada beriman dengan malaikat. Pergi pada malaikat pula. Tapi yang pertama-tamanya mengenal Allah dahulu, beriman dengan Allah dan Rasul dahulu.
Yang mana keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Barulah cerita beriman dengan malaikat. Kita pun cerita tugas-tugas malaikat. Tapi tugas malaikat tetap yang berlaku tu perbuatan Allah. Malaikat makhluk tak ada perbuatan hakikinya. Cuma disandarkan pada zahir itu tugas malaikat. Disandarkan pada zahir tugas kita sebagai hamba mengabdikan diri akan Allah. Pengabdian diri kita kepada Allah, gerak diam kita mengabdikan diri kepada Allah, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak permulaan mengenal akan Allah Subhanahu wa taala yang keesaan pada perbuatan, tidak berbilang pada perbuatan. Berbilang pada perbuatan mustahil sama sekali. Sama ada berbilang secara ittisal macam Mu'tazilah Qadariyah ataupun secara infisal hak kapi ijma' ulama. Jadi walaupun bunyi mak wajib muttasil, mak jaiz ni kan muttasil pada perbuatan, kan munfasil pada perbuatan, bunyi payah je mantap molek. Ni kaedah sifat 20 ni mantap molek. Hak muttasil ni kok hak bersekutu, hak bekerjasama, hak berpakat. Tu kan muttasil ittisal berhubung. Allah separuh, makhluk separuh. Hak kan munfasil, ni tak ada kena-kena dengan Allah. Allah kerja Allah buat langit dan bumi. Makhluk Allah kerja sendiri-sendiri, tak ada kaitan dengan kerjaan Allah. Kerja Allah lah. Kerja Allah buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Kerja Allah memperjalankan planet-planet tu kerja Allah. Tu kerja Allah Ta'ala belaka tu. Sebab tu hak kerja makhluk secara ittisal, secara infisal, berasingan, suku-suku, tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Itu kapi ijma' ulama. Contoh kat dalam kitab, api menghanguskan sendiri-sendiri, pisau memutuskan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan perbuatan Allah. Kapi ijma' ulama. Hak ittisalnya, api menghanguskan sendiri, bukan Allah buat, tetapi dengan panah yang Allah letak di api. Pisau memutuskan sendiri-sendiri, bukan Allah yang memutuskan, tetapi dengan tajam yang terjadikan di mata pisau. Hak ni hak ittisal, hak bekerjasama. Perbuatan Allah letak panah di api. Perbuatan Allah jadikan tajam di mata pisau. Lepas tu habis perbuatan Allah. Perbuatan api, perbuatan pisau lah pula. Itu dipanggil berkongsi ittisal. Kan muttasil pada perbuatan, hak khilah kapi ataupun dosa besar. Ni berat-berat belaka ni. Ni hak mensyirikkan Allah Ta'ala belaka ni pada perbuatan. Pegangan, percakapan tak ada apa. Tak ada apa percakapan. Api kuat molek, habis sekejap aje. Allah pisah tajam mahal. Sekali buat, makna mudah. Kalau nak sembelih, mudah je. Sekali tarik je. Bereslah dah sembelih. Tajam molek pisah, patut pun mahal. Tak apa, tu cakap asbab. Pegangan, etikad yang kukuh, kesemuanya adalah perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan. Tu je. Ingatan di hati, syuhud. Tak ada. Ingatan di hati, api lah. Ingatan di hati, pisau lah semata-mata. Cakap dah lah api. Cakap di lidah dah lah pisau. Hati pun semata-mata ingat akan api kuat, ingat akan pisau tajam. Tak ingat pun ni perbuatan Allah yang menghanguskan. Tak ingat pun di hati perbuatan Allah yang memutuskan. Tak ada salah tu. Ada salah tu. Tapi pegangan, etikad yang kukuh tetap dah. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu permulaan agama. Mengetahui akan hukum sifat Allah dan mengetahui akan hukum sifat ketuhanan Allah. Ni istighna iftikad. Jadi wahdaniyah keesaan, lawan dia berbilang, mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik.
Syirik tu tak akan ampun sama sekali. Dia ada syirik, dia ada syirik besar, syirik kecil. Al-syirkul akbar, al-syirkul asrar, ada syirik besar, syirik kecil. Syirik besar ni ada dua pula. Syirik kecil tu riak, tu syirik kecil. Itu neraka je kalau tidak diampuni oleh Allah. Tapi harus Allah mengampuni syirik kecil, umpama riak. Syirik besar Allah tidak akan mengampuni. Syirik besar ni ada dua. Satunya syirik besar yang jali, terang penyembah berhala. Tu. Syirik besar yang jali penyembah berhala. Dia ada syirik besar yang khafi, syirik besar yang tersembunyi. Orang Islam tetapi berakidah dengan akidah yang kafir. Ini syirik besar, kafir. Tapi tersembunyi, hanya kafir di sisi Allah, zahirnya orang Islam. Syirik besar jali, penyembah berhala, kafir di sisi hukum zahir dan kafir di sisi hukum Allah. Penyembah berhala, kafir di sisi hukum zahir dan kafir di sisi Allah. Adapun syirik besar yang khafi, syirik besar yang tersembunyi, hanya kafir di sisi Allah. Tetapi Islam pada hukum zahir. Kafir di sisi Allah, kekal neraka selama-lama, puasa tidak sah, sembahyang zakat haji pun tidak sah. Itu syirik besar, iaitu kafir yang khafi. Yang jali penyembah berhala. Ini kena ulang-ulang lah. Kalau kita dengan mereka yang bertanggungjawab kita tu, anak cucu, cakap asbab belaka, tak ada salah. Yang kita menyalahkan cakap asbab, tapi kita kena usul tanya pegangan. Cerita bab pegangan. Tu cakap asbab tu ingat baik. Lepas telang obat suti tu hilang penimpala, alhamdulillah lah. Tu cakap asbab. Pegangan yang menyembuhkan adalah perbuatan Allah. Ingat gitu je lah. Tak apa dicakap-cakap telah obat, bukan kita marah. Tak ada marahnya. Tak ada salah cakap sebab tu. Cuma kita peringat. Sebab dia anak cucu kita. Bukan kita nak tahmoh pegangan dia. Kita nak peringat. Alhamdulillah lah. Sebut alhamdulillah. Lepas telah obat hilang penimpala, sebutlah alhamdulillah. Tapi pegangan yang menghilangkan penimpala kamu tu perbuatan Allah, bukan perbuatan obat, bukan perbuatan Panadol tu. Kita bicaralah pegangan. Itu jelah. Ada ni. Kena sentiasa sebut. Sebab kita pun cakap asbab juga. Semua orang cakap asbab belaka. Tapi nak pastikan bahawa hanya cakap asbab, bukan pegangan. Kita kena sebutlah, kena cerita. Kalau duk belajar seumur dah, tak apalah. Hak kurang belajar agama, hak hanya belajar ilmu dunia semata-mata, tu kena tulah. Sebab anak cucu tu bekalan kita. Dia puasa sekalipun, dia semayang sekalipun, kalau pegangan dia tak ada, pahala dia tak ada, kita pun tak ada pahala. Kita ibu bapa, tok nenek boleh pahala anak cucu ni automatik jikalau mereka berpahala. Jadi anak cucu kita buat ibadah berpahala, kita pun automatik berpahala. Tapi kalau anak cucu kita puasa semayang tanpa akidah, tidak berpahala, kita pun tidak berpahala. Hak ditakuti pula taksir cuai kita akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Itu kena peringat semua, kena sebut, kena cerita semua. Hak berkaitan dengan mengenal Allah dan mengenal Rasul yang menjadi permulaan yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Yang masuk di bawah la ilaha illallah telah maklum. Maksud di bawah makna la ilaha dua perkara, iaitu istighna dan iftikar. Dia nak khulasahkan hak istighna dan iftikar. Wallahu a'lam.
Ni kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin muka surat 13, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 13, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jangan engkau istinja dengan tangan kananmu melainkan dengan tangan kiri. Ni sambungan berkaitan dengan istinja. Jadi istinja jangan engkau istinja dengan tangan kananmu melainkan dengan tangan kirimu. Jadi kalau istinja dengan batu contohnya, terkadang kita kena menggunakan dua tangan. Satu tangan pegang batu, satu tangan tu dia nak pegang kemaluan. Maka yang pegang kemaluan adalah tangan kanan, yang sapu dengan batu tu adalah tangan kiri. Kalau istinja dengan umpama batu, kalau istinja dengan air, dengan air ni tangan kanan pegang wayar getah. Tu kalau istinja dengan air, tangan kanan pegang wayar getah. Adapun istinja dengan batu, tangan kanan terkadang kena pegang kemaluan, kemudian sapu dengan batu tu menggunakan tangan kiri. Dan ini ketika istinja. Kemudian kita bicara panjang dah berkaitan dengan istinja dengan batu, istinja dengan tisu. Yang mana dalam mazhab Syafi'i kitanya wajib istinja tisu ni menggunakan 3 batu ataupun 3 tisu. Jikalau 3 tu belum habis lagi dia punya ain dianya, maka wajib kena tambah pula. 4 batu, 4 tisu hilang dah. Maka disunatkan tambah 1 lagi, biar jadi 5, biar jadi ganjil. Gitu. Ini hak istinja dengan batu, istinja dengan tisu. Yang mana istinja dengan batu tisu ni lah hak wajib meniga. Adapun istinja dengan air dan juga membasuh najis dengan air, dia tidak ada meniga. Dia tak wajib basuh 3 kali. Dia wajib basuh istinja dengan air, basuh najis dengan air. Dia tidak ada wajib 3 kali. Wajib sampai hilang zat dan sifat. Hilang dah sifat bau, warna dan rasa. Suci dah istinja dengan air, suci dah basuh najis dengan air, sunat meniga. Baru ada meniga. Tak ada wajib meniga. Hak wajib meniga ni istinja dengan batu, istinja dengan tisu, wajib meniga. Dia sapu dengan tisu yang pertama tu molek dah, habis dah. Tisu yang kedua tu macam tak lekat apa dah. Tisu yang keduanya tetap kena tisu yang kedua. Kalau tisu yang kedua seperti tak ada lekat apa-apa dah najis, tisu yang ketiga lagilah sekalipun tetap wajib meniga. Tu hak istinja. Istinja dengan batu ataupun tisu. Istinja dengan air, basuh najis dengan air, tidak ada meniga, tidak ada. Hingga hilang zat, hilang sifat, suci istinja dengan air, suci basuh najis dengan air, lepas tu sunat meniga. Orang ada tu faham, dia kata wajib 3 kali. Lepas tu wajib menggunakan 3 helai kain basah. 3 helai kain basah. Sekali basuh najis kena ambil kain selap, hak basah lap. Lepas tu basuh kali kedua kena ambil kain basah hak lain pula. Tak boleh pakai tadi sebab dia basah dah, dia kata. Bila basah kena najis kita basuh sekalipun selagi tak kering tak boleh pakai, dia kata.
Dia ambil pula kain kering hak lain, jadi kain basah untuk lap air di basuh najis atas latar. Akhirnya sekali basuh najis, 3 lah kain digunakan untuk lap air. Ni kata belajar mana orang tua ni. Kena pula musim hujan. Anak cucu balik ramai. Sekali anak cucu kecil, 3 lah kain kering untuk lap. Akhirnya habis dah. Ambil kain batik jauh dalam amari pula tukar untuk buat lap. Sebab apa? Habis dah. Dah musim hujan lama nak kering. Tak boleh pakai. Kain hok kering, kain hok tengah basah tak boleh pakai. Dia kata. Kata pun pula. Bila kita basuh najis, hilang dia punya zat dan sifat, sucilah kain tu. Masa basah, suci walaupun masa basah. Cuma kita tak pakai sebab tak selesa. Keingat tak boleh pakai. Pakaian kita kena najis. Kita pun basuh. Tak boleh pakai ke hak basah orang? Apa tak boleh pakai? Ada orang yang tak ada pakaian, dia pakai lalu dah. Kering tubuh dia je. Dia faham kata, walaupun sudah suci, tapi selagi basah, tak suci juga dia kata. Tak boleh pakai. Kata ambil ilmu mana? Tu timbul siapa ke sekali anak cucu kecil, 3 lah kain kering. Untuk lap. Untuk lap air yang digunakan untuk basuh najis. Lepas tu letak 3. Tak ada 3. Pastikan najis yang kita basuh dengan air tadi hilang sifat. Okey, berarti selesai kewajipan, barulah sunat datangkan air kali kedua dan sunat datangkan air kali yang 3. Walaupun untuk hilang sifat tu kita sudah menggunakan 2 air. 2 kali air barulah hilang sifat. 2 kali air ke 3 kali air ke baru hilang sifat, baru panggil sekali. Baru panggil sekali. Walaupun kita sudah datangkan 2 kali air, walaupun kita sudah datangkan 3 kali air, sekali datang air tak habis lagi hilang sifat, tak suci. Datang air kali kedua tak hilang lagi sifat, tak suci. Datang air kali ketiga barulah hilang sifat, barulah selesai basuh najis kali yang pertama. Sunat meniga. Lepas tu barulah kedua ketiga sunat. Masa hak tadi tu 2 kali 3 kali dah, baru bilang sekali. Ada gitu. Cuma nak tekan di sini tidak ada meniga. Tidak ada wajib meniga ketika istinja dengan air dan tidak ada wajib meniga ketika membasuh najis. Dia meniga hanyalah ketika istinja dengan batu, istinja dengan tisu. Kemudian istinja dengan air itu jelaslah suci sebab hilang sifat. Istinja dengan batu dia kata suci juga, tak sama. Faham tak ni? Ayat kitab kita ni istinja dengan batu disebut suci juga. Suci istinja dengan air ni suci sungguh. Suci istinja dengan batu ni suci dengan makna sah untuk semayang. Itu maksud situ. Ada. Kalau kata istinja dengan air, suci tu suci sungguh-sungguh lah. Tu suci sungguh-sungguh. Adapun istinja dengan batu, dengan tisu, suci apabila hilang dia punya zat dan sifat yang boleh dihilangkan dengan tisu. Tapi di situ masih lagi ada sifat. Sifat tu tak akan hilang dengan tisu. Kita sapu dengan tisu, sapa ke merah pun tepat tu tak akan hilang sifat tu. Nak hilang kena menggunakan air. Maka walaupun ada lagi sifat, tapi sifat tu tak akan hilang dengan tisu, maka dihukumkan suci. Suci dengan makna sah semayang. Bukan suci dengan makna suci yang sebenar-benar sebagaimana istinja dengan air. Jikalau orang istinja dengan tisu tadi yang dikatakan suci, dia pun masuk dalam bathtub. Bathtub ni tempat mandi tu, kita katalah, ni wallahu alam, air tu tak sampai 2 kolah. Kita kata mungkin bathtub cukup 2 kolah air tau. Cukup tak 2 kolah? Tak tahu. Kita katalah ni kita kata je ni, tak cukup 2 kolah.
Kalau cukup tu lainlah hukum. Kita sebut ni tak cukup 2 kolah. Dia tadi istinja dengan tisu. Pandai ni. Dia pun nak masuk dalam air bathtub tu. Dia wajib kena basuh kat luar du najis ada punggung dia tu. Tadi kata suci dah. Suci dengan makna usah semayang. Kalau nak masuk dalam air sedikit, kena basuh kat luar dulu najis tu pula. Kalau masuk ke dalam air bathtub begitu sahaja, air yang sedikit, serta-merta air itu dihukumkan najis. Najis dengan apa? Di tempat kamu istinja tadi tu ada lagi sifat najis. Takkan sebut suci. Bukan sama dengan suci istinja dengan air, waktu suci sungguh. Istinja dengan batu tisu sebut suci ni dengan makna sah sembahyang. Ada ni. Sah jadi imam. Tapi di tempat tu, kalau kata masuk dalam air sedikit, air tu akan jadi najis. Kalau dia istinja dengan tisu, ada ni, dia pun pijak kaki kawan dia sebelah dalam semayang, batal kawan dia sebelah tu. Sebab apa? Sebab kawan dia menanggung najis. Najis mana? Najis ada di punggung orang istinja dengan tisu. Pada ni, hanya suci dengan makna sah semayang dia. Tapi sebenarnya di punggung dia masih lagi ada najis. Kalau dia pijak atas kaki orang, peha dia letak atas peha orang, berarti kawan tu menanggung najis yang ada di punggung dia. Batas semayang kawan tu. Lopong pula gitu tau. Dia sah semayang, orang lain jadi batal semayang. Pula jadi pelik lah tu. Tu cerita pandangan muktamad lah. Pandangan daifnya, dia sendiri sah semayang. Kalau dia tindih orang lain, orang tu menanggung dia, tak ada benda yang dia pun sah semayang. Tu pandangan daif sebenarnya. Pandangan tamat dah batal. Sebab apa? Dia kata suci. Tengok suci macam mana, suci sungguh ni istinja dengan air. Sebab tu orang istinja kencing, istinja dengan tisu, dia nak bersetubuh wajib dengan basuh kemaluan dia dahulu. Barulah boleh bersetubuh. Sebab dia kemaluan dia tak ada najis. Sebab dia hanya istinja dengan tisu. Tak hilang habis sifat dia nya. Nak hilang habis sifat ni air. Sebab tu afdal istinja dengan air daripada dengan tisu. Walaupun dia haruskan istinja dengan tisu, walaupun air banyak. Sebab apa afdal istinja dengan air? Sebab istinja dengan air ni boleh menghilangkan sekalian sifat najis. Istinja dengan tisu ni hanya boleh menghilangkan zat najis dan sebahagian daripada sifat sahaja. Tapi sah untuk semayang, tu panggil suci. Tiba-tiba hak istinja dengan tisu ni dia berpeluh. Maka air peluh di punggung dia tu kena kain. Cium dia kain tu memang bau tahi. Sekalipun najis yang ada di kain tu pun dimaafkan juga, walaupun nampak kuning bau tahi sekalipun. Ada hukum pekau. Itu hukum pekau. Istinja dengan tisu, bau tu ada lagi, tu sifat dia sah dah semayangnya. Kita sudah menunaikan kewajipan, syarat sah semayang, suci daripada najis pada pakaian, badan, pakaian dan tempat. Suci dan najis, termasuk suci dan najis adalah istinja dengan tisu. Dia panggil suci dan najis. Tapi bukan suci sebenar-benar sebagaimana suci daripada najis ketika istinja dengan air. Tak sama. Faham tak ni? Kemudian hak minggu lepas saya bicara berkaitan dengan istinja dengan tisu ni, tisu yang kering. Kalau tisu yang lembap, sudah berpindah kepada air, wajib menggunakan air. Dia menggunakan tisu yang lembap untuk menghilangkan tahi stokor-stokor tu. Lepas daripada tu wajib dia kena datangkan air mutlak. Tak boleh dah dengan tisu, sebab dia sudah menggunakan tisu yang lembap, sudah bercampur dengan air, maka tidak memadai dah dengan tisu. Kemudian saya sebut melepasnya hak berkaitan dengan hak di hospital tu lah.
dia menggunakan tisu basah, menggunakan tisu yang ada obat yang boleh mematikan kuman dan ada sabung lah, barangkali begitulah dok. Dia bukan tisu basah dengan air biasa, bukan. Dia ada obat yang mematikan kuman dan dia ada umpama sabung begitulah. Tu. Di hospital tu. Mazhab Syafi'i tidak memada, mazhab Hanafi okey dah. Janji hilang sifat najis, mazhab Hanafi okey. Dah boleh pakai mazhab Hanafi, darurah, kita sudah berhajah sepik di hospital, macam mana kita nak pergi basuh? Kita nak bawa pesakit ke dalam bilik mandi, tidak akan dibenarkan. Kalau kita berkeras untuk bawa ke bilik mandi, dia akan suruh kita yang menanggung risiko sendiri, gitu tak? Kalau kita berkeras nak masuk bilik air juga, dia tak benar kan? Dia akan letak risiko tu kepada diri kita sendiri. Sebab memang mereka tidak membenarkan, sebab dalam bilik mandi ni dia banyak perkara yang boleh berlaku. Kalau tidak benar kan? Lepas tu macam mana dia pakai tisu basah tu lah. Dah. Yang tukang buat tu jururawat ke siapa? Dah. Jururawat yang buat ke attendant ke apa? Ke mana se? Bukan hak bak najis ni. Bak nak bersihkan najis ni. Jururawat ke memang ada khah bahagian untuk bak najis ni? Ada dah bahagian khah dah. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak memada begitu, sebab dia bukan menggunakan air mutlak. Tapi tak apalah, dia pakai tisu seumpama tu selesai, siapa tak nak semayang, kita wuduk. Kalau apa sakit gitu je lah. Lepas tu dia pakai tisu, ada obat, ada sabung tadi tu, tak apalah, sucilah mazhab Hanafi, tak apa dah. Janji nak semayang je, kemudian kita wudukkanlah apa sakit tu. Tapi kalau masa lagi nak mengekalkan mazhab Syafi'i, kita wudukkan pesakit tu, siapa balik rumah nanti dia kena qada balik semayang tu. Kalau pakai mazhab Syafi'i, tetap kita wudukkan, jangan tak wudukkan pesakit tu. Tapi hak dibuat tadi tu tak memada mazhab Syafi'i hukum najis. Jadi kalau kita nak kekalkan pakai mazhab Syafi'i, lepas sembuh nanti dia kena qada kembalilah. Okey je, tak ada masalah, dia kena qada kembali. Tapi wuduk kita tetap ambil, walaupun dia kena qada kembali sekalipun. Sebab tu kita tak mampu, sebab kalau nak basuh kena bagi bilik air. Atas katil beg hospital nak basuh najis macam mana? Katil rumah kita pun kita tak boleh nak basuh najis, atas tu kena bagi bilik air. Sama telah katil hospital pula, dia buat dah dengan cara dia tu, kita nak basuh air pula perambak dia lah kitanya. Mana kalau kita nak kekalkan pakai mazhab Syafi'i, okey je lah. Tapi kemudian lepas sembuh, wajib diulangi kembali semayang tu. Ataupun pakai mazhab Hanafi lah. Sama macam cerita bab niat puasa tu lah. Kita lupa niat malam, jadi kita diharuskan pakai mazhab Maliki. Tambah pakai mazhab Maliki, maka puasa tu tidak ada, sebab dia tidak niat malam, dia kena qada lah kemudian pada hari dia lupa niat malam, wajib imsak, haram makan, haram minum, haram bersetubuh, haram makan, haram walaupun dia tidak berpuasa, sebab dia lupa niat malam, dia kena qada kemudian. Tapi bukan hari tu dia boleh masak, boleh kenyang, bukan. Dia haram makan, haram minum, dia wajib imsak. Sebab itulah didatangkan pandangan mazhab Maliki, niat malam pertama hak sebulan tu pakai hak tu lah. Lepas daripada kena qada, tambah nak kekal mazhab Syafi'i, okey je lah, itu lebih baik. Hari itu tidak berpuasa, tapi wajib imsak, haram makan, haram minum, qada lah kemudian untuk satu hari yang lupa niat malam tu. Gitu je lah. Ni samalah kalau kita nak terus pakai mazhab Syafi'i, maknanya semayang yang dia pakai lap dengan tisu, hak ada obat, hak ada sabung tu, mana kita wudukkan lepas daripada dia sembuh kemudian, maka dia kena qada lah semayang tu. Banyak kalau lama duduk hospital, tak apalah pakai mazhab Hanafi.
Tak payah qada dah. Pakai mazhab Maliki tadi, niat puasa hak sebulan sekali, tak payah qada dah puasa sehari tu. Samalah. Ada ni. Dah boleh ke pakai mazhab Maliki hak niat malam pertama? Terurah, kita bukan nak pakai apung dah, kita lupa niat malam. Ni pun samalah. Kita nak basuh dengan air bau puas hati, tapi nak macam mana di hospital? Kita pakai hak dia, pakai hak dia. Lepas tu pakai mazhab Hanafi, suci. Dah lah. Janji semayang tu penting. Ke mana? Kalau nak kodok, kalau duduk lama di hospital, lama banyak mana nak kena kodok tu. Jadi guna tisu kering. Barulah memada. Tisu basah tak boleh. Tisu basah wajib diiringi dengan istinja menggunakan air. Kemudian istinja dengan tisu ni banyak lagi syarat lah. Kalau kencing, orang lelaki lah boleh istinja dengan tisu. Orang perempuan tak boleh. Melainkan perempuan dara mungkin boleh. Perempuan yang sayyib, yang sudah berkahwin, tidak boleh istinja dengan tisu. Sebab kencing perempuan keluar ni, dia tidak selari, dia tidak sekata. Dia apa ni? Dia apa ni panggil? Dia bukan jerakik, dia panggil apa? Dia meleleh tu lah. Dia takkan sterik. Ada ni. Boleh tak orang perempuan nak kencing biar masuk sepenuhnya dalam botol? Boleh? Tak boleh tak? Bukan. Macam mana kalau orang jeng hok raya tu lah. Jeng hok raya tu. Jeng hok raya sampai ke berjam-jam tu kan. Kan kencing dalam botol kan. Kan itu? Memang kencing dalam botol lah. Dah perempuan kencing dalam botol juga. Boleh masuk dalam botol? Ke dia kencing dalam Tupperware? Besar sikit ke macam mana? Dah kencing dalam botol tu lah. Hak bekas botol mineral tu. Jangan salah letak tu. Hak dah botol mineral. Tak sungguh kalau orang hak jam sampai berjam-jam di highway tu. Hak jam tu kan. Kena kencing. Hak tu memang kena kencing. Hak tu dengan botol lah. Guna botol. Jadi orang perempuan kalau hak sudah berkahwin memang tidak adalah istinja dengan tisu tika kencing. Hak tika berok je sama-sama boleh. Tapi berok biasalah, bukan berok cair. Hak tu dia najis tu dia luar. Hak tu tak boleh dengan tisu. Wajib menggunakan air. Dia banyak syarat jugalah. Barulah boleh istinja menggunakan tisu. Tapi dalam kitab kita ni agak ringkas sahaja. Tambah sikit lagi. Dan engkau baca pada ketika selesai dari istinja, itu di luar tanda. Baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hati aku daripada sifat nifaq. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan akan hati aku minan nifaq, daripada sifat nifaq. Nifaq i'tiqadi tak ada dah. Nifaq i'tiqad tu orang kafir, Abdullah bin Ubay. Nifaq mana? Nifaq amali. Mana apa nifaq? Comel sangat zahirnya buat ibadah, tapi hatinya dengan sifat-sifat yang diharamkan Allah. Itu nifaq tu. Dia menzahirkan taat tapi menyembunyikan maksiat. Kalau Abdullah bin Ubay, dia menzahirkan Islam tapi menyembunyikan kafir dengan Nabi SAW. Itu lebih Ubay. Dia panggil nifaq i'tiqadi, nifaq pegangan. Dia menyembunyikan kekafiran. Nifaq amali ni, dia menzahirkan sembahyang rajin, baca Quran rajin, tapi di dalam tu riya, ujub, takabur. Dia menyembunyikan kejahatan. Dia menyembunyikan maksiat hati. Ni dia panggil nifaq amali. Ini kita minta suci hati ni. Hak nifaq i'tiqadi tu memang tak ada dah. Hak nifaq amali ni. Wa hassin farji minal fawahish, dan pelihara olimu akan faraj aku daripada perkara yang keji. Doa ni di luar tanda. Kalau kita istinja tu di luar tanda, okeylah. Pandai ni. Istinja tu di luar tanda. Dia qada hajah atas tanda. Masa istinja diturun ke tempat mandi, boleh baca lalu doa ni.
Tapi kalau dia istinja di atas tandas juga, lepas keluar tu baru boleh baca doa ni. Kalau dia istinja di tempat qada hajah yang i-nya tandas, boleh baca doa ni, kena baca di luar. Tapi kalau di istinja tu bukan di tandas, contohnya orang dulu di istinja tepi telaga, dia qada hajah dalam hutang, dia istinja tepi telaga, sudah istinja baca doa ni. Ni doa lepas istinja. Doa keluar tandas tu lain. Ni doa lepas istinja. Dan dalam engkau gosokkan tanganmu, kemudian daripada selesai istinja itu ke bumi atau pada sesuatu, kemudian maka basuh akan dia. Makna tangan tu digosok ke bumi dulu ataupun kepada sesuatu, barulah kita basuh dengan air. Mana sudah istinja, mana tangan tu lap dengan tisu, barulah kita basuh dengan air. Kita dok lah, kita sudah istinja, lepas tu tangan tu pergi pada basuh dengan air, tak ada masalah. Cuma nak moleknya, sebelum kita basuh tangan dengan air, kita sapu tangan kita ke bumi dahulu ataupun kepada sesuatu lah. Kemudian barulah tangan tu kita basuh. Selesai berkaitan dengan adab ketika istinja, adab ketika qada hajah, dan juga hukum ketika kita istinja. Faslun fi adabil wudu. Ini suatu fasal pada menyatakan adab mengambil air sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.